2 bulan selepas peristiwa manusia berkepala anjing itu, Datuk mengajak saya pergi ke kampung Sungai Sadang. Datuk ke situ kerana dia hendak berjumpa kenalan rapatnya dan bercadang untuk menangkap burung pada waktu malam. Saya membantah rancangannya, tapi Datuk yang terkenal dengan keras kepala itu tidak peduli dengan bantahan saya. Mahu tak mahu, saya mesti patuh pada perintahnya. Saya pun memilih beberapa pasang pakaian yang saya fikirkan sesuai untuk dipakai pada waktu malam. Berapa lama kita ke sana, Tok? Tanya saya sambil memasukkan pakaian ke dalam beg. Datuk yang sedang menghisap rokok daun berhenti dari menulis rajah di atas kertas putih. Memang itu perangai Datuk. Kalau mahu berjalan ke mana-mana, dia akan buat rajah dahulu. Daripada rajah itu, dia mahu memastikan apakah perjalanannya itu membawa tuah atau sebaliknya. Boleh jadi sehari 2, boleh jadi seminggu 2. Tengoklah macam mana, tengok kepada keadaan. Keadaan macam mana pula, Tok? Kalau banyak burung yang kita dapat, lamalah kita di sana. Bila kita nak bertolak, Tok? Aku fikir pagi esok saja. Datuk bangun dan turun ke tanah. Saya kira Datuk bersiap-siap untuk pergi ke kampung Bunian ni menemui isteri mudanya. Malang sekali dugaan saya meleset. Datuk cuma pergi ke belakang rumah melihat ayam di dalam reban. Saya sudah mengemaskan semua yang barang saya hendak dibawa dan saya melangkah ke anjung rumah. Saya nampak daripada jauh ada sebuah kereta tua sedang menuju ke rumah kami. Betul, kereta itu dah masuk ke kawasan rumah Datuk. Bila pintu kereta dibuka, keluarlah seorang lelaki Inggeris. Kepalanya separuh botak. Saya kenal sangat orang Inggeris ni. Dia seorang pengurus ladang getah di Sungai Beruas. Namanya Mr. Brown. Mr. Brown terus mendapatkan Datuk di belakang rumah. Pengurus ladang getah itu memang selalu menemui Datuk kalau dia mengalami silap-silap urat. Kalau dia diserang penyakit pun, dia meminta ubat cara kampung pun, dia akan datang menemui Datuk. Kalau tidak baik, baru dia pergi menemui doktor. Pernah dia menawarkan kerja di ladang getah kepada saya. Dia suruh saya jadi kerani. Permintaan itu saya tolak. Kedatangannya pada hari itu pun saya tidak hiraukan. Saya agak dia tentu silap urat dan minta Datuk mengurutnya. Kalau tidak, masakan dia datang, fikir saya. Lama juga Mr. Brown bercakap dengan Datuk di belakang rumah tu. Apa yang mereka cakap, saya pun tak tahu. Mr. Brown ni cukup fasih berbahasa Melayu. Dia boleh membaca dan menulis Jawi. Pernah dia bercerita pada saya dulu yang dia lama duduk di Palestin dan Iraq semasa Perang Dunia yang Pertama dahulu. Saya terus baring di anjung rumah dan Mr. Brown pun naik ke anjung rumah bersama Datuk. Dah panjang cerita, dah habislah tu. Saya bangun dan duduk bersila macam mereka. Mr. Brown membuka peta. Di sini, harta itu ada di sini. Ujarnya dengan tenang sambil mendandakan kawasan dalam peta dengan pensel merah. Datuk termenung panjang. Kawasan itu jauh. Kalau silap masuk, kita sesat dalam hutan. Tingkah Datuk sambil memeluk lutut. Mr. Brown tersenyum. Dia melagakan gigi atas dengan gigi bawahnya beberapa kali. Minggu dulu, mandor saya pergi menembak ayam hutan. Mereka jumpa kubur besar dalam hutan, macam kubur raja. Ada emas atas kubur. Tapi mandor saya tidak berani ambil. Jelas Mr. Brown lagi. Saya sudah minta kebenaran dari Tuan OCPD untuk masuk kawasan itu dan membawa barang untuk meletupkan gua.
Datuk terdiam. Saya mula resah. Saya tahu kawasan yang disebutkan oleh Mr. Brown itu ialah kawasan kerajaan Melayu Beruas yang lama yang sekarang sudah menjadi hutan banat. Satu ketika dulu, pernah orang-orang kampung yang sesat di dalam hutan kerana mencari rotan terjumpa kawasan istana lama, lengkap dengan taman bunga, rumah batu dan kawasan permakaman diraja. Bila orang-orang itu pergi untuk kali keduanya mencari kawasan tersebut, kawasan itu tidak dijumpai lagi. Malah orang yang pergi itu diserang demam panas berbulan-bulan lamanya. Menurut cerita arwah Haji Hamid, kawasan itu cukup keras. Mahkota, emas, berlian dan pedang-pedang kebesaran raja-raja dahulu tertanam di situ. Kata orang-orang yang jujur dan ikhlas sahaja yang selalu terjumpa kawasan tersebut. Arwah Haji Hamid 2 kali terjumpa kawasan tersebut. Anehnya, kalau sesiapa yang berniat mahu mencarinya, memang tak akan jumpa. Sampai kiamat tak akan jumpa. Saya sudah lama menyiasatnya sejak saya datang. Mr. Brown bersuara sambil melihat peta. Datuk mula tersenyum. Di kawasan ini dulu ada kota kerajaan Gangganegara. Mr. Brown tanda peta lagi dengan pensil merah. Dari sini kita boleh pergi ke Padang Serai. Dari situ kita boleh pergi ke Segari. Tidak jauh dari situ ada sebuah kawasan kerajaan Manjung. Mr. Brown berhenti mendandakan peta dengan pensil merah. Saya gigit bibir. Datuk pula tenang. Wajah Mr. Brown nampak cemas. Matanya merenung kembali ke peta itu. Kemudian Mr. Brown bercerita tentang kerajaan Gangganegara. Dia tahu semua kawasan dan kawasan wilayah kekuasaan kerajaan Gangganegara. Dari mana awak tahu? Soal Datuk. Di UK, di London, di sana semua fasal kerajaan dan sejarah Melayu kita simpan di museum. Saya datang sini bukan mahu jadi manager, tapi saya mahu siasat juga negeri awak. Kalau dapat, awak mahu buat apa? Barang-barang itu saya akan bawa ke London dan kemudian saya akan tulis buku sejarah negeri awak. Ujar Mr. Brown dengan bangga. Kerana terlalu pandai, Mr. Brown memujuk, Datuk mahu membantunya mencari kesan sejarah lama itu. Mr. Brown berjanji dengan Datuk kalau mereka berjumpa dengan barang-barang purba, dia tidak akan mengambilnya. Dia sekadar mahu melihat dan menyiasat serta mengambil gambar. Mr. Brown juga akan membawa barang-barang makanan yang secukupnya selama ekspedisi dan penyiasatan itu dijalankan. Selain daripada itu, Mr. Brown akan membawa 3 orang pekerjanya yang turut sama dalam rombongan itu. Dalam tilikan Datuk, rombongannya akan bertemu dengan kawasan dia yang dihajati oleh Mr. Brown itu. Akhirnya rombongan itu berangkat ke tempat yang dituju. Saya cukup gembira kerana saya tidak dikecualikan dari rombongan tersebut. Rombongan kami bertolak dari kawasan rumah Datuk kira-kira pukul 6 pagi dengan sebuah jeep menuju ke kawasan Pecah Batu di Seputih. Dari situ kami berjalan kaki menuju ke tepi Sungai Beruas. Kami menaiki sebuah sampan kecil yang berbumbung. Sebelum itu, Mr. Brown dan Datuk sudah pun pergi ke kampung kota melihat tulisan di batu nisan lama yang terdapat di situ. Menurut Mr. Brown, mencari kawasan lama itu lebih baik melalui sungai daripada mengikuti jalan darat. Ada 2 sebab kenapa Mr. Brown memilih ikut sungai. Pertama, mudah, dan kedua, orang-orang dahulu selalu membuka kawasan di tepi sungai. Bijak Mr. Brown. Lama juga kami bersampan di Sungai Beruas. Akhirnya Mr. Brown menyuruh orang yang berdayung sampan itu merapat ke tepi. Dari situ mendakilah kami ke satu kawasan bukit kecil dan kami membuat kemah di situ.
2 hari kami berkemah di situ dan masuk hari ketiga, salah seorang daripada rombongan kami jatuh sakit. Dia menjerit tidak tentu arah, bagaikan kemasukan hantu. Puas Datuk mengubatnya. Sakitnya tak mau hilang. Matanya merah, lidahnya sentiasa keluar. Mr. Brown mengambil keputusan untuk menghantar pulang pekerjanya itu. Sepeninggalan Mr. Brown, Datuk dan saya hanya duduk di dalam kemah sahaja. Malam itu, saya tak dapat tidur dengan lenyak. Macam-macam suara yang saya dengar. Datuk yang duduk di kanan saya, sekali-sekala saya dengar Datuk sedang berbual. Dengan siapa Datuk berbual, saya tidak pasti. Tapi suara yang orang yang dilawannya bercakap itu jelas kedengaran. Orang itu menyuruh Datuk berpindah ke tempat lain kerana kawasan yang diduduki sekarang adalah kawasan larangan. Datuk berjanji dengan orang itu akan pindah pada keesokan paginya. Selepas itu saya lihat Datuk lena sehinggalah ke pagi. Lebih kurang pukul 10 pagi, Mr. Brown pun tiba. Dia membuka peta lagi. Mr. Brown sukat peta dengan kayu pembaris. Kita masuk ke dalam lagi lah, kata Mr. Brown. Tanpa membantah, Datuk dan saya mengikut perintahnya. Dan kami terjumpa sebuah kawasan lapang. Di kawasan lapang itu, kami pun berkemah seperti biasa. Sementara menanti matahari terbenam, Mr. Brown mengutip dan meneliti tanah dan batu yang ditemuinya di kawasan tersebut. Kita berada di kawasannya, kata Mr. Brown pada Datuk sambil membaca buku tebal yang dibawanya. Setiap kali dia dapat tanah ataupun batu, dia akan buka buku. Matahari pun terbenam di kaki langit. Datuk mengambil air semayang dari kolam yang terdapat di situ. Airnya cukup jernih. Selepas sembahyang, Datuk dan Mr. Brown terus memasak makan malam. Selepas makan malam, Mr. Brown kembali membaca buku. Lampu gasolin yang terpasang di dalam kemah cukup terang. Dalam ingatan saya, sudah 3 malam kami berkemah di dalam hutan tebal itu. Lebih kurang pukul 9 malam, saya sudah tidak berdaya membuka kelopak mata. Betul-betul saya mengantuk. Saya terus tidur dan bermimpi menemui seorang perempuan yang cantiknya bukan main. Dia bagaikan gadis bangsawan duduk berjuntai kaki di balai rong seri sambil membawa lagu-lagu dengan irama yang merdu dan halus. Dia bangkit lalu mendekati saya. Dia mengajak saya berjalan mengelilingi istana. Kulitnya cukup halus, bau badannya semerbak wangi. Senyumnya sentiasa terukir di bibir nipisnya. Siapa nama? Tanya saya. Dia tidak menjawab. Jari tangannya yang lentik terus mengheret tangan saya menuju ke sebuah pohon besar. Saya patuh pada arahannya. Berjalanlah kami di rumput yang menghijau di depan istana itu. Kemana ni? Soal saya. Dia tetap tidak menjawab. Tapi jari terunjuknya menunjuk ke arah pokok, iaitu pokok beringin rendang. Siapa nama? Ulang saya lagi. Dia berhenti berjalan. Aku ni dayang pada Tuan Puteri Zarit Gangga. Dia menjelaskan pada saya. Fahamlah saya sekarang. Rupanya gadis itu adalah orang kanan dalam istana kerajaan Gangga Negara. Sebaik sahaja sampai di bawah pohon beringin rendang itu, dia tak ada, menghilangkan diri. Dan saya pun terkejut dan terbangun dari mimpi. Saya lihat Mr. Brown masih lagi membaca buku dan meneliti ketul-ketul batu dan tanah yang dikutipnya. Datuk masih lagi menghadap asap kemenyan yang dibakar. Saya ceritakan kepada mereka apa yang dialami semasa saya tertidur tadi. Pagi esoknya, kami mencapai kata sepakat untuk menggali tanah di bawah pohon beringin itu.
5 jam juga kami menggali tanah di situ dan akhirnya kami menemukan sebuah peti besi yang dibuat daripada logam kekuningan. Mr. Brown segera membuka peti itu. Datuk pula terkejut kerana di dalam peti itu terisi tengkorak manusia. Kami berhenti menggali kerana hari pun sudah beransur gelap. Datuk membungkus tengkorak itu dengan kain kuning. Malam pun tiba. Datuk mengusap tengkorak itu dengan kemenyan. 2-3 kali dia meletakkan tengkorak itu di atas peti dan dirimbas-rimbasnya dengan sehelai kain hitam. Tengkorak ni tak ada apa-apa, kata Datuk pada Mr. Brown. Mr. Brown menganggukkan kepala. Tengkorak itu diletakkannya di dalam peti. Selepas itu kami masuk ke dalam kelambu masing-masing. Menjelang tengah malam, saya terjaga. Bagaikan ada tangan yang menggoyang bahu kanan saya. Apa yang saya dengar mula-mula, suara wanita menyanyi sayup-sayup diselang-seli dengan bunyi gendang. Nyanyian dan bunyi gendang semakin lama semakin dekat. Kemudian hilang. Cuma yang kedengaran bunyi desiran angin yang kuat ditingkah dengan bunyi raungan harimau, suara burung tukang dan burung jampuk bersahut-sahutan. Terfikir juga saya untuk membangunkan Mr. Brown dan Datuk. Bila saya kaji-kaji balik, saya rasa tak perlulah dibangunkan mereka. Saya jatuhkan kepala di atas bantal. Desir angin dan nyanyian burung hutan berhenti. Tamar. Saya dengar suara orang memanggil saya di luar kemah. Saya amati suara tu. Datangnya dari arah pohon beringin itu juga. Suara itu cukup jelas. Saya mengambil keputusan untuk keluar dari perut kemah dan menuju ke pohon beringin itu seorang diri. Di luar kemah saya dongak ke atas. Malam memang tidak berbintang, tetapi awan kelihatan cukup bersih. Angin malam bertiup cukup kuat, cukup keras. Pepohon di kiri kanan kemah bagaikan digoyang orang. Kuat angin malam tu. Tiba-tiba saja hati saya membuat keputusan tak jadi pergi ke bawah pokok beringin itu. Saya masuk ke dalam belukar di sebelah kanan kemah. Saya mahu mengintip dari situ. Saya renung ke arah datangnya suara itu. Badan saya menggeletar kerana sepasang mata saya melihat tubuh seorang wanita berdiri tanpa kepala di situ. Tanpa saya sedari, saya dah berpeluh. Dahi saya dah berpeluh. Kawasan tempat wanita itu saya tengok memang cukup terang. Jelas saya tengok. Jelas saya nampak. Saya dah tak tahan. Saya buat keputusan untuk masuk ke dalam kemah. Bila saya mahu membuka langkah, kaki saya menjadi cukup lemah dan saya terus terduduk di atas tanah. Mata saya tidak dapat membuang daripada tertumpu ke arah pohon beringin itu. Saya saksikan sebuah kepala bergolek-golek di atas tanah, kemudian menuju ke tubuh wanita itu, lalu bercantum dengan leher. Dalam sekejap mata, wanita itu hilang. Mana dia pergi? Mana dia pergi? Kemudian tiba-tiba muncul di depan saya. Tuhan saja yang tahu perasaan saya ketika itu. Bumi serasa tidak ada. Saya tidak berasa berpijak di mana-mana. Peluh terus menguasai seluruh badan saya. Suara pun dah tidak mampu keluar dari kerongkong. Dalam saat yang payah, dalam saat yang genting itu, wanita itu hilang. Kemudian berdiri di bawah pohon beringin itu, hilir mudik di situ, ke sana kemari, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Memang sahlah, wanita itulah yang saya temui dalam mimpi saya tadi. Kemudian wanita itu pergi ke kemah yang didiami oleh Mr. Brown dengan Datuk. Saya masih memerhatikan. Lebih kurang 5-6 langkah mahu sampai ke kemah, dia berpatah balik. Dia menuju ke kolam tempat Datuk mengambil air semayang. Bila
wanita itu berdiri di depan kolam, dia terus menjerit. Saya lihat kepalanya terpisah dan jatuh ke tanah berguling-guling, tergolek-golek menuju ke pangkal pohon beringin di tepi. Tubuh wanita itu segera gaib. Serentak dengan itu, saya terdengar suara orang bergaduh, saya terdengar suara jeritan gajah. Saya terdengar juga bunyi pedang, senjata berlaga. Semuanya tidak kelihatan dan berlaku di kawasan dekat dengan kemah kami. Bila semuanya tidak kedengaran lagi, saya lihat ada tubuh lelaki hitam memeluk seorang wanita tanpa baju dan kain. Lelaki hitam itu membadutkan tubuh wanita itu dengan jubah yang dipakainya. Wanita itu dibawa naik ke atas belakang gajah. Mereka bergerak ke selatan bersama dengan bunyi gendang perang yang hebat. Apabila semua sudah tiada, fajar pagi pun tiba. Saya masih tertiarap di atas tanah. Seluruh badan saya terasa lemah sekali. Datuk yang bangun untuk sembahyang subuh bagaikan tahu saya tidak ada di dalam kemah. Selesai sembahyang subuh, dia pun mencari saya. "Kenapa begini ni?" tanya Datuk terkejut melihat saya terbaring di atas tanah. Saya mahu menceritakan semua yang saya lihat, tapi suara saya tidak keluar. Datuk kembali ke kemah mengambil kain hitam. Barulah saya boleh bergerak dan bersuara selepas dirimbas oleh Datuk dengan kain hitam itu. Datuk memimpin saya ke kemah. Dia merungut dan marahkan saya kerana saya keluar tidak memberitahunya. Semua yang saya lihat, saya ceritakan pada Mr. Brown dan Datuk dengan jelas dan terang. Ketika Mr. Brown membuka peti besi tempat menyimpan tengkorak, dia terkejut. Tengkorak yang berbungkus kain kuning itu hilang. Entah ke mana. Datuk mencadangkan pada Mr. Brown supaya menggali tanah di sekitar kawasan kolam. Mr. Brown tidak setuju kerana dia lebih suka kalau air kolam itu dikeringkan. Kemudian perut kolam itu digali. Datuk terima cadangan itu kerana mengeringkan air kolam itu bukanlah satu perkara yang sukar kerana Mr. Brown sendiri ada membawa jentera untuk mengeringkan air. Lebih kurang pukul 8 pagi, kerja-kerja untuk mengeringkan kolam itu pun bermula. 1 jam kemudian, air di dalam kolam itu pun kering. Saya terkejut. Rupanya kolam itu dibuat daripada batu gunung yang tersusun rapi. Batu bahagian permukaan sahaja yang dah banyak pecah serta tertimbus oleh tanah. Datuk pula menduga kolam itu adalah tempat mandian dan tempat bersiram dan juga tempat bermain keluarga bangsawan dalam zaman Gangga Negara. Bila air kolam sudah kering betul, Datuk, Mr. Brown dan saya pun memecahkan lantai kolam. Tanah di situ pun kami gali. Barang-barang yang kami temukan di dalam kolam itu ialah rangka manusia dan peti besi yang berisikan tengkorak yang hilang dari simpanan Mr. Brown. Dengan perintah Datuk, tulang-tulang serta tengkorak itu ditanam semula dalam satu lubang. Pada sebelah malamnya, Datuk membuat satu keputusan nekat. Dia mengajak saya dan Mr. Brown tidur dekat kolam yang sudah dikeringkan itu. "Well, that's dangerous," bantah Mr. Brown. "Kalau awak mahu mencari apa yang awak hajat, awak kena ikut saya." Suara Datuk dah mula tinggi. Matanya dah mula merah. Okay, I follow you. Saya ikut. Haha, begitulah. Datuk pun ketawa berdegah-degah. Sesekali Datuk sukalah boleh memperolokkan orang putih itu kan. Sepanjang malam, di tepi kolam itu, Datuk terus-menerus membakar kemian. Dia memakai baju hitam, berseluar hitam. Sekali pandang, Datuk bagaikan hulu balang kerajaan Melayu Melaka. Datuk terus membaca mantra di depan asap kemian. Sesekali dia membuka langkah silat. Tiba-tiba Datuk diam. Matanya pejam. Badannya tidak bergerak.
Asap kemian berkepul-kepul naik ke udara. Datuk rebah di situ. Dia segera melarang saya daripada menghampirinya. Jangan, saya rasa dia menerima petunjuk dari orang lain, kata Mr. Brown sambil memegang bahu saya. Malam terasa cukup dingin dengan tiupan angin yang sungguh kencang. Suara burung hantu dan salakan anjing kedengaran sayup-sayup. Datuk melompat dan terus duduk bersila memandang muka Mr. Brown sambil berkata, seorang pengasuh puteri datang kepada aku. Dia mengucapkan terima kasih kerana kita telah mempersatukan tubuh dengan kepalanya serta menanam jasadnya dengan penuh hormat. Ketika aku tanya kenapa dia mengalami nasib buruk itu, dia telah menerangkan pada aku kepalanya telah dipancung oleh angkutan Raja Suran. Badannya dicampak ke dalam kolam. Kepalanya ditanam di bawah pohon beringin itu. Dia ingin membalas jasa kita semua dan dia telah memberitahu pada aku di mana barang-barang Raja Gangga Negara seperti pedang kebesaran, mahkota dan emas berlian itu ditanam. Agak-agaknya kat mana tu? Tanya saya tidak sabar. Datuk pula menjawab, sabar, esok saja aku ceritakan. Lepas itu dia mengajak kami kembali ke kemah semula. Pagi esoknya, Datuk menyuruh saya dan Mr. Brown membongkar kemah. Kemudian turun ke dalam sampan. Dari situ kami menyusur tebing sungai Beruas yang penuh dengan buaya sampai ke Tanjung Ara. Tanjung Ara ni dekat dengan Pangkalan Baharu. Dari situ kami mendarat di satu kawasan berbukit. Hutannya cukup tebal. Kami berjalan ke arah matahari jatuh hingga bertemu dengan kawasan tanah yang agak tinggi yang gondol penuh dengan batu-batu pejal. Datuk menyuruh kami mendirikan kemah di situ pula. Puteri itu telah membawa aku kemari. Di sini yang dia cakap tu, kata Datuk. Menurutnya, Raja Gangga Negara iaitu Shah Johan telah menanam hartanya di sini, jauh dari pusat kerajaannya. Dia melakukan ini sebelum kepalanya dipancung oleh Raja Suran. Datuk pun berhenti bercerita. Mr. Brown pula ketawa berdekah-dekah. Barang yang dicari dan dihajatinya sudah ada di depan mata. Jangkanya. Suka betul orang putih tu. Dia ketawa. Kawasan itu segera kami bersihkan. Saya terjumpa patung ular yang dibuat dari tembaga di puncak tanah tinggi itu. Patung itu ditegah oleh Datuk dari dipegang oleh sesiapa pun. Kata Datuk di bawah perut patung itu itulah tempat harta karun Raja Gangga Negara. Mr. Brown pun menyiapkan alat-alat untuk meletupkan kawasan itu. Menurutnya, harta-harta itu tertanam lebih kurang 10 meter ke dalam bumi. Bila dinamit itu dipasang, meletup, bolehlah menolong melongsorkan tanah-tanah sedalam 6 atau 8 meter dan bakinya akan digali. Datuk setuju dengan cadangan itu. Masa untuk meletupkan kawasan itu ditetapkan tepat pada jam 4 petang. Tepat jam 4 petang terdengarlah satu letupan bergema di dalam hutan tebal. Batu-batu berterbangan, pokok-pokok habis tercabut kesan daripada letupan itu. Tanah tinggi di situ kelihatan rata. Mr. Brown cukup gembira. Dia tidak putus-putus ketawa. Bila ketawanya berhenti, Mr. Brown terkejut besar. Dari kawasan tanah yang diletupkan itu keluar beratus-ratus ekor ular sebesar paha datang menyerang kami. Saya, Datuk dan Mr. Brown lari lintang pukang menuju ke perahu untuk menyelamatkan diri. Semua barang kami tinggalkan.
Sampai di perahu, saya lihat dahi Mr. Brown berdarah. Seluarnya habis koyak rabak. Kami menyusul ke tepi Sungai Beruas menuju ke pekan Pengkalan Baharu. Ketika itu senja sudah pun tiba. Hari pun mulalah gelap. Perahu kami tiba-tiba tidak boleh bergerak. Air sungai melempah dengan tiba-tiba. Tebingnya yang tinggi ditenggelami air. Datuk nampak cemas. Kemudian dia senyum dan berkata, "Kalau kami salah, ampunkanlah." Ya. Sehabis saja Datuk berkata, dari perut sungai timbul seorang lelaki yang bertubuh besar dengan pakaian kebesaran seolah seorang raja. Anehnya semua pakaiannya tidak basah. Meskipun dia baru timbul dari dasar sungai. Wajahnya kelihatan bengis. Malam yang gelap bertukar menjadi terang benderang bagaikan siang hari. Datuk terus berhadapan dengan orang itu. Awak mesti tahu, tidak seorang pun yang boleh mengambil harta kerajaan Gangga Negara. Itu milik kami. Awak sebenarnya manusia bodoh. Kalau ular yang keluar dari lubang yang awak letupkan itu awak tangkap, ular-ular itulah yang akan bertukar menjadi harta karun dan emas. Awak mesti menerima hukuman kerana mengkhianati kami. Lelaki bertubuh besar itu bersorak bergegar-gegar. Datuk masih berhadapan dengannya. Cukup tenang dalam menghadapi suasana yang gawat itu. Datuk mengenakan tanjak di kepala dan mencabut keris dari pinggang. Tamat. Mencari harta karun. Karya Tamar Jalis. Olahan